Tapi Datuk Seri ada juga yang menyatakan sebenarnya Datuk Seri merupakan pemenang ketika itu dan juga Datuk Seri beri laluan kepada Datuk Seri Zahid untuk dapat kerusi, untuk dapat formkan government madani. Macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri menang, mungkin kerajaan madani tak dapat ditubuhkan. Nampak gayanya, hubungan sulit antara Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi sejak sebelum PRU15 semakin lama semakin terbongkar. Dan yang membongkarkan siapa? Tak lain tak bukan orang-orang kanan mereka sendiri. Okey, aku nak tanya saudara Puan Zarkashi ni. Kau nak suruh Perdana Menteri buat apa? Kau nak suruh Datuk Seri Anwar buat apa? Kau pecat ni Datuk Seri Samsul Iskandar ni, pecat dia, buang dia daripada parti. Denda dia, gantung dia. Boleh, tak ada masalah kalau saudara Puan Zarkashi berpandangan bahawa Perdana Menteri kena pecat Samsul Iskandar. Ada satu golongan yang cuba membawa satu perkara yang tak sepatutnya menjadi isu, tetapi alhamdulillah tak jadi isu, iaitu kenyataan Datuk Seri Syamsul Iskandar Setpol kepada Perdana Menteri berkaitan dengan sedikitlah perkembangan ataupun cerita sejarah PRU yang ke-15 yang lalu. Kita soal Samsul Iskandar ni, kita ulang balik, kita dengar apa yang dikatakan oleh Samsul Iskandar ni dulu. Kita pergi. Dia juga yang menyatakan sebenarnya. Bantu aku like, komen dan subscribe. Ini ucapan pendek ni yang mengakibatkan para nak sedap, ada modal, ada peluru, tibai kerajaan. Tapi aku pun tak puas hati juga. Why hang kena cakap macam ni? Patutnya hang tak perlu cakap pun. Kan? Sebab kita sekarang ni, kita dalam keadaan bahagia. Tapi bila kenyataan hang macam ni mengundang, yes, side Pakatan Harapan okey lah. Sebab hang geng kita. Tapi side Barisan Nasional jadi tak syok. Tapi tak apa, kita ada beberapa video, ada 4 video kawan-kawan kita memberi respon terhadap Datuk Seri Samsul Iskandar. Tapi Datuk Seri ada juga yang menyatakan sebenarnya Datuk Seri merupakan pemenang ketika itu dan juga Datuk Seri beri laluan kepada Datuk Seri Zahid untuk dapat kerusi, untuk dapat formkan government madani. Macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri menang, mungkin kerajaan madani tak dapat ditubuhkan. So what's your comment on that? Susah lah komen. Saya akan ambil jalur rasmi lah. Rasminya SPR umumkan saya kalah 348. Okay. Tapi sebenarnya dalam proses kiraan undi itu sebenarnya secara jujur saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar dalam pukul 2.30 pagi. Itu yang menarik sebab di bahagian Datuk ni 60,000 yang undi. Tapi sebab pukul 2-3 pagi tempat-tempat lain dah umum dah. Di bahagian Datuk ni tak umum lagi kan. Jadi ketika itu saya cakap pada kawan, we have to fight. Kita kena make sure kita kira betul-betul. Undi rosak pun dekat 800. Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Iyalah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar waktu tu dia telefon, dia kata okay, I was impressed dengan you punya kerja kuat di bahagian Datuk dan sebagainya. Tapi Sam, kita nak tubuh kerajaan. Kan. Datuk Seri Zahid telah pun keluar surat, tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan. Ketika itu plus Datuk Seri Zahid punya kemenangan, dia jadi 30 kursi parlimen. Pakatan Harapan ada 82 campur dengan 30, that's nice 112 untuk tubuh kerajaan. Saya tanya Datuk Seri Anwar, saya kata, bos, ini betul-betul berlaku tak? Is this really happening? Saya tak mau jadi macam dulu lah. Tak nak kena game lah. Tak kena game kan. Kali ni kita nak buat betul-betul kan. Kita yes Sam, you are forming the government. Geng-geng Walaun bila macam tak apa, kita pergi dengar dulu daripada Papa Berry. Itu adalah video hak viral, hak yang Perikatan Nasional tunggang. Semalam aku bawa pasal anak Zahid memberi respon, lepas tu geng-geng lain. Tapi sekejap lagi kita hanya bawa Puan Zarkashi. Lepas tu kita bawa daripada Papa Berry. Papa Berry ni buat video. Hampir 100,000 ke 200,000 view. Dia mempertikaikan. Allah dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Panas Samsul Iskandar kantaikan Anwar Zahid. Kononnya duk ada komplot lah. Kalau aku pun, kalau Zahid sebagai Presiden UMNO, Presiden parti kalah, agak-agak hampa malu. Kan? Timbalan Presiden Parti Amanah, Dr. Mujahid Rawah kalah tau.
Kan? Sebab tu kalau ikutkan, kalau macam timbalan presiden ni, dia boleh dapatlah apa-apa jawatan-jawatan. Tapi dia sebabkan dia kalah parlimen kan, dan mereka tak bagi peluang kepada dia. Tapi kalau presiden yang kalah, sebab 800 undi rosak. Kalau dicabar balik, kita akan kira balik kertas-kertas undi yang rosak tu. Tahu-tahu elok boleh pakai dan boleh mengalahkan Zahid. So apa berlaku dekat UMNO Barisan Nasional? Lagi masalah. Tapi tak apa, jom kita dengar. Ini pertikaian daripada side Perikatan Nasional Papa Berry. Papa Berry ni, dia punya psycho dia tu dahsyat juga. Sebab dia nak bagi nampak Anwar dengan Zahid ni memang dah ada komplot untuk nak tubuh kerajaan. So sekarang dah tubuh kerajaan. So apa masalah hang? Jom kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Nampak gayanya hubungan sulit antara Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi sejak sebelum PRU15 semakin lama semakin terbongkar. Dan yang membongkarkan siapa? Tak lain tak bukan orang-orang kanan mereka sendiri. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa anda masih ingat lagi ketika Ashraf Wajidi Dusuki yang merupakan Setiausaha Agung UMNO pada ketika ini dan juga Wan Mahusin berpodcast, Ashraf Wajidi telah mengantuikan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga seorang lagi, kalau tak salah saya, Saifuddin Nasution kot, telah berjumpa mereka pada jam 3 pagi lebih kurang selepas PRU yang 15 untuk mengucapkan tahniah dan adalah beberapa perkara yang dibincangkan. Wallahualam bisawab. Masa itu, anak-anak papa masih lagi kata, benda kan ini semua tipu dan sebagainya, ini semua tak ada benda dan macam-macam lagi. Tengok-tengok. Okey, itulah yang cuba dispin di Kona. Okey, Barisan Nasional dah ajak berjumpa dengan Perikatan. Perikatan Nasional, hampa ingat pukul 3 pagi, dia umumkan dia dah ada 115 kerusi. Hampa ingat tak? Dan waktu tu, BN ajak bertemu, mereka tak mau, mereka tolak. So ni Anwar Ibrahim dan juga Saifuddin Nasution pergi bertemu. So apa masalah? Kan? Berundinglah untuk tubuh kerajaan. Marilah kita bincang, marilah kita sembang. So apa masalah? Sambung. Puan-puan sekalian, ada satu podcast yang menampilkan Syamsul Iskandar Mat Hakim, setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Dia telah mengantuikan lagi sebenarnya betapa berkemungkinan besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Zaid Hamidi memang ada perancangan daripada awal, memang ada deal cikgu dan anak murid sejak daripada awal sebelum PRU 15 lagi untuk bekerjasama selepas PRU yang ke-15. Anda cuba tonton video ini. Tapi Datuk Seri ada juga yang menyatakan sebenarnya Datuk Seri merupakan pemenang ketika itu dan juga Datuk Seri beri laluan kepada Datuk Seri Zahid untuk dapat kerusi, untuk dapat formkan government Madani. Macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri menang, mungkin kerajaan Madani tak dapat ditubuhkan. So, what's your comment on that? Susah nak komen. Saya akan ambil jalur rasmi lah. Rasminya SPR umumkan saya kalah 348. Okay. Tapi sebenarnya dalam proses kiraan undi itu sebenarnya, secara jujur saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar dalam pukul 2.30 pagi. Itu yang menarik sebab di bahagian Datuk ni 60,000 yang undi. Tapi sebab pukul 2-3 pagi. Tempat-tempat lain dah umum dah. Di bahagian Datuk ni tak umum lagi kan. Jadi ketika itu saya cakap dengan kawan, we have to fight. Kita kena make sure kita kira betul-betul. Undi rosak pun dekat 800. Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Iyalah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar waktu tu, dia telefon, dia kata okay, I was impressed dengan you punya kerja kuat di bahagian Datuk dan sebagainya. Tapi Tapi kan, okay, sekejap. Kalau hampa ingat, pukul 9 malam, SPR melalui Esro Awani, waktu tu aku duduk kedai makan, aku duduk tengok, pukul 9 malam lebih macam tu, selepas pukul 6 tadi tutup untuk undi. Lepas tu dia kira-kira sampai pukul 9 dah muktamad, parlimen tergantung. Pukul 9 lebih macam tu, parlimen dah tergantung. So apa berlaku bila parlimen tergantung? Perlulah berunding. Yang mana belum siap lagi kira-kira. Of course akan rundingan dah start berlaku dah waktu tu. Jadi kalau Syamsul Iskandar pergi cabar balik kekalahan dia antara 300 lebih tu dengan pergi kira balik undi rosak tu, agak-agak dia boleh menang. Of course dia boleh menang. Tapi sebab dia tak cabar balik pengundian tu. Macam Tengku Razali Hamzah. Dia kalah sikit kan, dia cabar balik. Tapi memang segala undi rosak tu menang dekat Perikatan Nasional juga. Sambung. kan Datuk Seri Zahid telah pun keluar surat, tanda tangan untuk menubuhkan
Macam ketika itu plus Datuk Seri Zahid punya kemenangan, dia jadi 30 kursi parlimen. Pakatan Harapan ada 82 campur dengan 30, just nice 112 untuk tubuh kerajaan. Saya tanya Datuk Seri Anwar, saya kata, bos, ini betul-betul berlaku tak? Is this really happening? Saya tak mau jadi macam dulu lah. Tak nak kena game lah. Tak kena game kan. Kali ni kita nak buat betul-betul kan. Kita, yes Sam, you're forming the government. Dekat video ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang Syamsul Iskandar dia sama ada terlepas cakap ke ataupun dia kata, kalau aku cakap pun tak ada hal pun sebenarnya kan, sebab kerajaan dah terbentuk pun, so no problem. Tetapi kita yakinkan satu persatu. Syamsul Iskandar telah mengakui pada ketika PR15, kan masa PR15 tu Syamsul Iskandar lawan dengan Zaid Hamidi dekat Bagan Datuk. Dan kita semua tahu yang Syamsul Iskandar tengah ketinggalan 350 undi, 348 undi masa tu kan. Dan itulah keputusan akhirnya pun kalau ikutkan. Dan pada ketika itu, Syamsul kata dekat Kak Wan, iaitu Wan Azizah lah. Dia kata lawan sampai habis sebab dia kata undi rosak pun 800 lebih. Dia punya ketinggalan 300 lebih je, jadi mungkin boleh fight benda ni. Tengok-tengok, Syamsul Iskandar kata Anwar telah call dia jam 2.30 pagi. Dan kita masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara keputusan yang paling lambat kita ketahui ketika PRU15 dulu ialah di Bagan Datuk sebenarnya. Dan secara asasnya, apa yang Syamsul kata ketika Anwar call tu, dia kata, okay fine, bagus Syamsul, memang you lawan yang bagus, katakan memang kita banggalah apa yang dia buat sebagainya. Tetapi sekarang macam ni lah, kita sekarang ni nak tubuhkan kerajaan. Macam tu lebih kurang kan. Kita nak tubuhkan kerajaan, kita deal bagi Zaid menang dan sebagainya. So that nanti bila Zaid menang, UMNO BN akan ada 30 kursi, kita Pakatan Harapan ada 82, so kalau campur ngam-ngam 112. So basically-nya, you tak apalah, you relax je lah, you bagi Zaid menang, tak ada masalah. Kan, kita bagi Zaid menang sebab memang kita dah deal nak buat kerajaan. So, itu ialah pengakuan si Syamsul Iskandar sendiri tau. So, apa masalah? Suka hatilah. Ini antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Apa masalah? Sebab bila Parlimen dah tergantung, of course kita duk fikir, kita nak bersama dengan PN ke, kita nak dengan Barisan Nasional ke, tapi nampak macam Barisan Nasional ni nampak terbuka sikit. Lagipun Muhyiddin Yassin dia dah umum dah ada 115, tapi tak boleh atas anti lompat parti. UMNO dengan 10 orang tu pun dah ada ikat. Jadi mereka tak boleh buat lari 10 orang tu. So 10 orang tu akan duduk dengan UMNO BN juga. So kita perlulah berunding dengan UMNO BN. So kalau boleh presiden jangan kalah. Presiden pastikan dia menang. Sebab itulah Anwar cakap jangan cabar. Sambung. Bukannya saya reka. Bukannya ayat itu saya tipu ke apa-apa ke. Anda tonton video itu tadi. Itulah kata-kata si Syamsul Iskandar. Walaupun taklah sebiji-sebiji saya sebutkan, tetapi intipati sama. Iaitulah nombor satunya, ketika itu Syamsul kata dia boleh menang. Tetapi masa itu, ketinggalan 348 kursi dan undi rosak ada 800 undi. Boleh fight lagi. Tetapi pukul 2.30 pagi, Anwar call dia kata tak apa, back down, bagi Zaid menang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, secara asasnya, kata-kata Syamsul ini, bolehlah kita katakan ianya membuktikan beberapa perkara. Yang pertamanya, kemungkinan besar kemenangan Zahid dekat Bagan Datuk itu adalah kemenangan yang penuh dengan penipuan. Mungkin berlaku tipu daya dekat Bagan Datuk tersebut. Satu. Yang keduanya, berkemungkinan besar memang betul betapa Anwar dengan Zahid memang dah deal untuk bekerjasama selepas PRU15 ini sekian lama. Kan? Sejak sebelum PRU15 lagi mereka dah deal. Dan ini membuktikan kata-kata Tuan Guru Hajadi betapa memang ada deal antara Anwar dengan Zahid sebelum PR15 itu adalah betul. Dan maksudnya, kalaulah kata-kata Tuan Guru itu betul, seperti mana yang telah didedahkan oleh Syamsul secara tak sengaja ini, maka apa yang Anwar kata ini adalah bohong belaka. Yang mula cerita kita pakat dengan Zahid UMNO ini, Muhyiddin dengan Ustaz Hadi. Ustaz Hadi dengan serban dengan jubah fitnah orang. Bila yang saya undi dengan Zahid? Bila yang saya kata saya nak pakat dengan Zahid? Mana bukti dia? Saya mimpi. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kalau macam tu lah, kita dah berunding sebelum pilihan raya tu. Kita dah berunding dengan UMNO Barisan Nasional. Lebih baik kita masuk pilihan raya bersama-sama. Kita menang besar tu. Kita dah dapat tapau Perikatan Nasional. Kita dapat kursi pun mungkin 200 kursi kita boleh dapat. Hanya PM bolehlah dapat 12 kursi. Tapi mereka tak dapat buktikan. Hanya Syamsul Iskandar cakap tu je daripada tunggang sekarang ni. apapun apa yang kita sebutkan, yang kita bongkarkan, yang mereka bongkarkan sendiri ke sebagainya kan, benda ini tidak akan mengubah apa-apa.
Mereka masih di kerajaan, tak boleh buat apa pun. Tetapi ini seolah-olahnya membuktikan betapa mereka ini memang melakukan penipuan. Dan tak pasal-pasal pula, istana dan juga Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, Sultan Abdullah, diheret sama oleh puak-puak ini untuk menghalalkan kerjasama mereka yang sekian lama mereka telah buat. Waktu hang tebuk atap tu, hang tak rasa bersalah pula kan? Masa bila kami heret, weh? Kalau kerajaan parlimen tak tergantung hari tu, boleh dah tubuh kerajaan tanpa perlu Raja-Raja Melayu berunding. Tapi sebab parlimen tergantung. Lepas isyak pukul 9 lebih tu, parlimen dah tergantung. Waktu tu parti-parti politik perlu berunding. Dan pukul 3 pagi, Muhyiddin umum dah cukup jomloh. Dan benda ini secara asasnya memang membuktikan apa yang kami cakap selama ini betul belaka. Selama ini anak papa kata kami fitnah lah, kami tipu dan sebagainya kan. Tetapi berdasarkan kepada pendedahan ini, seolah-olahnya macam membuktikan betapa apa yang kami cakap selama ini, apa yang kami mention, apa yang kami suarakan, apa yang kami ragukan, memang benda yang betul. Tetapi macam saya katakan tadi lah, tuan-tuan dan sekalian, kita argue lah macam mana pun, tak boleh buat apalah. Sebab mereka dah jadi kerajaan. Dan oleh kerana mereka ni kerajaan, mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah Syamsul Iskandar boleh mengaturkan diri macam tu je sebab dia tahu orang tak boleh buat apa pun masalahnya kan. Benda dah settle pun. Tak kisahlah tu apa masalahnya kan. Kalau tidak, tak adalah Senam Zan cakap macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus. Cuba hampa tengok kan. Okey, kalau macam baru ni kalau hampa ada layan sidang parlimen, tengok baru ni Jabatan Audit Negara dan parlimen bersetuju untuk nak membahaskan Jabatan Audit Negara ni untuk nak audit balik tahun 2023. Kan? Kenapa PN tak keluar pun? Kenapa bila tahun lepas kita nak audit balik tahun 2022, pembangkang lari keluar tu pasal apa? Dan itu sebab 2022 zaman perikatan. Dan bila kita kerajaan Madani yang menjadi kerajaan waktu 2023 dan baru-baru ni kita nak audit balik, kita nak bahas Jabatan Audit soal 2023, kerajaan Madani punya. Kenapa mereka tak keluar? Nampak tak? Jadi ini kerajaan kami. Suka hati kami ya. Kami nak setiap tahun diaudit. Itu je yang dikatakan oleh YB Sani. Jadi jom apabila pembangkang tunggang isu ni, jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Harun. Boleh kita pergi ke video-video seterusnya. Aku cakap, geng-geng PN ni dah tak ada arah dah geng. Dia tak tahu dah macam mana cara nak jatuhkan kerajaan perpaduan. Nak tebuk atap dah tak boleh dah. Lagi pula dia tengok kerajaan perpaduan yang ada sekarang ni dah semakin kukuh. Buktinya di Nenggiri dan di Mahkota, kerajaan perpaduan ni menang besar. Itu yang buatkan dia orang ni takut. Dan dia orang fikir kalau dia orang biarkan gabungan ni berlaku pada PRU 16 nanti, PN ni pasti akan terkubur geng. Sekarang ni dia tengah bertungku lumus untuk pecahkan gabungan PH dan juga UMNO ni. Jadi dia mainkanlah isu podcast daripada Syamsul Iskandar tu. Ada dua perkara yang aku nak highlightkan kepada korang yang geng-geng PN ni mainkan isu. Yang pertama ada pakatan Anwar Ibrahim dan juga Zaid Hamidi sebelum titah tuanku. Jadi titah tuanku ni sebagai alasan saja. Ni pun tak betul geng. Tuanku sendiri dah akui tubuhkan kerajaan perpaduan semua parti sebab apa tidak ada parti pun yang majoriti waktu tu. Jadi setelah titah tuanku ni, GPS, GES dan juga Warisan dan UMNO ni masuk kerajaan perpaduan. Nama tuanku ni ditunggang untuk bentuk kerajaan perpaduan. Ini pun tak betul geng. Sebelum daripada titah tuanku, UMNO dan juga PN ni masih berunding. Kemudian berlakulah apa dia PN ni dia curi 10 MP daripada UMNO ni, lepas tu claim kata dah cukup jumlah. Bila MP-MP BN ni diingatkan pasal tanda tangan aku janji parti tu, jadi MP-MP BN ni menyokong keputusan MKT. Jangan lupa waktu titah tuanku tu bentuk kerajaan perpaduan, geng-geng PN ni pun dijemput. Tapi Muhyiddin sendiri yang tak nak bergabung. Jangan lupa. Alright, okey dah. Kita ada Wan Hadi juga belakang ni. Okay, for whatever reason lah, sebagai setpol kanan, setiausaha politik kanan Perdana Menteri, apa yang Datuk Seri Syamsul Iskandar, Datuk Sam sebut dalam podcast itu memang sangat sia-sia. Sia-sia, langsung tak bawa apa-apa nilai tambah kepada kerajaan perpaduan langsung. Okay, lepas ni aku harap mana-mana orang yang ada dalam kerajaan, sama ada dia pegang jawatan dalam parti ke, ataupun jawatan-jawatan peribadi dengan Perdana Menteri ke, cukup-cukup lah pergi duk bercakap benda bukan-bukan kat luar, dekat podcast ke dekat mana-mana ke. Yang rosak ni nama kerajaan perpaduan ni juga.
Cuma aku nak betulkan sikit lah beberapa naratif yang sedang dimainkan oleh pembangkang kat luar hari ni. Kononnya kerjasama di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid ni dah lama dah disusun sebelum titah tuanku keluar lagi. Maknanya dia orang nak kata yang titah tuanku ni hanya alasan semata-mata. Sedangkan mereka dah lama komplot nak kerjasama. Okey, aku jawab macam ni. Yang pertama sekali, dalam podcast Datuk Sam tu, Datuk Samsul Iskandar dia sebut pukul 2.30 pagi dia dapat satu call, panggilan telefon. Saudara, 2.30 pagi PRU 15 dah habis dah saudara. Tak jadi satu kesalahan pun untuk Pakatan Harapan ni pergi berunding dengan mana-mana parti sekalipun. Pakatan Harapan pemegang kursi paling banyak, 82 kursi. Kalau kau ingat balik, waktu malam Okey, jap. Seperti mana komen kawan kita Nasar 1. Kalau Samsul Iskandar menang, Anwar menjadi Perdana Menteri. Kalau Zahid menang pun Anwar menjadi Perdana Menteri juga. PN tak ada chance. Betul, tak ada chance. Alright, jom ni apa yang kawan kita kata. Betul, tengok geng anti Anwar Ibrahim dah tembak kredibiliti Anwar Ibrahim. Jadi Samsul Iskandar ni dia ada pro and con. Tak apalah, sambunglah. PRU 15 tu pukul 3 pagi ke 3 lebih macam tu lah, Perikatan Nasional buat satu press conference. Konon-kononnya yang di-Pertuan Agong dah setuju dah. Perikatan Nasional boleh ketuai pembentukan kabinet. Parti yang ada 74 kursi, gabungan parti yang ada 74 kursi ketuai pembentukan kabinet. Ada MP daripada UMNO yang sign SD sokongan kepada Muhyiddin Yassin tanpa restu ataupun pengetahuan Presiden UMNO. Akhirnya Datuk Zahid buat keputusan UMNO nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu hak dia lah sebagai Presiden parti. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong sendiri pun dah akui bahawa baginda menitahkan satu kerajaan perpaduan ditubuhkan sebab tak ada langsung parti, gabungan parti yang ada majoriti boleh tubuh kerajaan bersendirian. Baginda yang arahkan. Okay. Lagi satu, pembangkang duk kata kerajaan hari ini menunggang nama yang di-Pertuan Agong dulu sebab nak bentuk kerajaan perpaduan macam pasal sanggup tunggang nama yang di-Pertuan Agong. Ini pun tak betul saudara. Naratif ni tak betul. Aku nak nafikanlah 100%. Cerita yang diorang bawa kat luar ni sebelum titah tuanku untuk bentuk kerajaan paduan ni keluar lagi, sebelum tuanku bertitah lagi, UMNO memang tengah ada berunding dengan Perikatan Nasional. Apa yang berlakunya, Perikatan Nasional ni mereka pergi curi 10 ahli parlimen Barisan Nasional tanpa restu Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Lepas tu dia dah claim, dia pergi buat press conference pukul 3 pagi, dia kata dia dah cukup jumlah boleh tubuh kerajaan. Sedangkan benda itu tak legit. MP Barisan Nasional ini semua dah sign, aku janji dengan parti tak boleh curi MP Barisan Nasional. Waktu tuanku Agong titah untuk bentuk kerajaan paduan dulu pun, Perikatan Nasional pun dijemput sama masuk dalam kerajaan paduan. Kalau Perikatan Nasional waktu itu bersetuju, silap-silap Muhyiddin Yassin dan sebab Abah Hamidin ni timbalan Perdana Menteri hari ni, tuanku Agong siap sebut lagi, what choice do I have? Tuanku mengaku sendiri. Ini pengakuan tuanku sendiri. Jangan buat-buat lupa apa pilihan yang tuanku ada waktu itu. Okey, hari ini Perikatan Nasional terlalu terdesak. Sangat-sangat terdesak. Sebab apa? Sebab mereka cukup takut gerun. Sekiranya gabungan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan boleh terus kerjasama dalam PRU 16. Mereka takut jika undi Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional solid menyokong antara satu sama lain dalam PRU 16 nanti, apa yang berlaku di PRK Mahkota boleh berlaku lagi sekali dan PHBN boleh sapu banyak, boleh ambil banyak kursi-kursi Perikatan Nasional PRU 16 nanti. Perikatan Nasional khususnya Bersatu ni, mereka sangat aware dengan keadaan politik hari ini dan strategi politik yang dimainkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sangat-sangat menjadi hari ini saudara. Alright, okey. Kalau okey, itu soal yang bahagian belakang ni. macam Ini PMX di mata Datuk Seri Samsul Iskandar. Okey, tak apa, nanti kita akan bawa yang tu. Apa pandangan dia, apa yang Samsul Iskandar nampak Anwar Ibrahim ni, apa yang layaknya. Jadi, okey, sementara kita nak pergi video-video tu, kita flashback balik. Ini aku tak ganggu. Semalam aku ganggu. Semalam aku cut juga ucapan yang di Pertuan Agong ni. Jom kita dengar sekali lagi. Sekali jalan je. YDPA lantik Perdana Menteri yang ke-8, minta semua terima. Yang di Pertuan Agong lantik Perdana Menteri yang ke-10, bumbung kuning. Kita dengar sekali ya, aku tak ganggu. Haji Muhammad Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Saya hanya memohon untuk seluruh rakyat Malaysia
menerima baik keputusan yang telah pun diumumkan oleh Istana Negara pada hari ini. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Saya telah menyerahkan warkah peletakan jawatan saya. Perdana Menteri Malaysia ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021 dalam situasi pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu, bila mana tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah. Menyerahkan ini secara online berjumlah 115. Tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah. Berjumlah 115. Tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah. PT telah membuka seluas-luasnya ruang. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Atas prinsip perpaduan. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. PT telah membuka seluas-luasnya ruang. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, BT telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Bukan pihak lain. Bukan bombom hijau ke bombom kuning ke. Tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah. Bukan bombom hijau ke bombom kuning ke. Tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah. Faham? Kita jelas-jelas sikit. Bukan sistem diktatorial. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, Sistem diktatorial. Perlembagaan Persekutuan, Sistem diktatorial. BT tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Bombom kuning ke. BT tidak berniat untuk mencampuri. Bombom kuning ke. Alright. Okey, sebab daripada ucapan tu, okey, kita pergi dengan Yazid dulu. Kita pergi dengan dua orang dan sekejap lagi kita akan pergi dekat Fuad Zarkashi. Dan Fuad Zarkashi, aku nak baca dua posting dia. Posting dia satu berkaitan kerajaan perpaduan di PRU yang ke-16. Dia betul-betul dia meletakkan kepada menteri-menteri, dia meletakkan kepada menteri dan Perdana Menteri. Ini cara Fuad ni. Tanpa yang mana adun, ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan tak buat apa-apa, tak perlu buat apa-apa. Kan? Tapi kita relatekan balik tugas hang nak menang undi, hang nak dapat undi, hang kena buat macam mana DSA tadi cakap. Hang ahli parlimen kah, hang adun kah, hang perlu popularkan diri hang di parlimen ataupun adun tersebut. Jadi tak apa, kita pergi dulu bersama dengan Yazid. Okay, Yazid. Okey, dah. Kita pergi dengan Yazid dulu, apa yang dikatakan soal podcast Yazid. Lepas tu kita pergi dengan Pak Cik Palih sana. Lepas tu baru kita pergi patah balik pergi kat Wan Hadi soal Fuad Zarkashi ni. Jadi terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Subscribe tu gratis guys. Buat oleh Datuk Seri Samsul Iskandar Mat Akin tentang pengorbanan beliau dalam pembentukan kerajaan perpaduan, bagi aku tak ada apa yang pelik pun. Cuma macam biasalah pembangkang kalau tak ada isu dia tunggang lah. Isu ni at least adalah benda juga dia nak hantam kerajaan. Datuk Seri Sam kata dia dapat panggilan daripada Datuk Seri Anwar, minta kepada beliau supaya biarkanlah Datuk Seri Zahid menang. Ada apa-apa kesalahan ke kat situ? Mana ada. Sebab masa tu kan proses pengiraan. Dan hasil pengiraan tu memang Datuk Seri Sam ketinggalan pun. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tu, dia cuma minta terima keputusan tu, tak payah cabar. Bukannya Datuk Seri Anwar suruh Datuk Seri Sam tarik diri, biarkan Datuk Seri Zahid menang tanpa bertanding. Dan juga bukannya Datuk Seri Sam tengah leading dan disuruh biarkan kemenangan tu milik Datuk Seri Zahid. Makanya di sini sama ada Datuk Seri Anwar telefon Datuk Seri Sam ataupun tidak, keputusan dah ada kat situ. Cuma minta kepada Datuk Seri Sam jangan cabar keputusan tu saja. Jadi apa yang pembangkang su buat isukan, dia kata tengok
Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid rupanya ada pakatan di belakang sebelum PRU lagi. Sebagai ketua kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mestilah ada plan A, plan B, plan C. Katakanlah plan A, PH menang semua, tapi tak jadi macam tu. Jadi dia buatlah plan B. Plan B ni mungkinlah PH nak bentuk kerajaan campuran dengan UMNO BN. Dan kita semua pun tahu bukannya pelik pun benda tu. Negara luar pun buat benda yang sama juga. Dan yang paling penting sekali, mantan YDPA pun ada sebut dalam satu wawancara, apa lagi choice yang beliau ada bila dah tak ada mana-mana parti yang dominan untuk bentuk kerajaan. Dan YDPA sebut sendiri beliau yang mencadangkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. YDPA ada sebut lagi yang diberikan peluang kepada Mahyadin dengan Haji Hadi untuk bentuk kerajaan perpaduan, tapi ditolak mentah-mentah oleh mereka dua. Dan Mahyadin pun sebut benda yang sama. Jadi apa yang tipu kat situ? Memang pun kerajaan perpaduan ni hasil buah fikiran mantan YDPA kita. Dah kalau beliau sendiri yang sebut, takkan pula ampun nak kata beliau menipu. Cuma aku nak minta lah lepas ni mana-mana lagi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan tak usahlah keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyusahkan kami. Tu saja nak minta. Ya, alright. So, simple je. Datuk Seri Anwar Ibrahim just pesan tak perlu cabar kemenangan Zahid dengan majoriti 300 lebih je. Aku rasa lah kalau macam cabar lah 800 undi rosak tu, kira satu-satu, tengok balik, aku rasa paling leceh pun 100 ke 200 kita boleh dapat balik lah. Paling leceh pun 100 ke 200 kertas undi kita boleh dapat balik lah. Okay, alright, jom kita sambung. Bantu aku like, komen dan subscribe kawan-kawan yang belum like, komen dan subscribe. Jom kita pergi respon Pak Cik ni. Pak Cik peralih nak ambil gambar. Peralih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, aku tengok bawah ni. Okey, dan aku nak pergi bancuh ayak lah. Aku masak ayak panas tadi lagi. Saya sejuk. Lepas tu bancuh Nescafe lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam indah bijak berganda. Perlis reform berbicara menjana generasi juara. Kita tengok pada hari ini, ada satu golongan yang cuba membawa satu perkara yang tak sepatutnya jadi isu. Tetapi Alhamdulillah, tak jadi isu. Iaitu kenyataan Datuk Seri Syamsul Iskandar Saiful kepada Perdana Menteri berkaitan dengan sedikitlah perkembangan ataupun cerita sejarah PRU yang ke-15 yang lalu di bahagian Datuk, tapi tak jadi perdebatan hangat. Ini syabaslah kepada setro-setro kerajaan perpaduan. Kita dapat nilailah yang mana boleh kita bahas, yang mana tak boleh kita bahas. Sebab dalam soal ini kita cuma umpama bancuh kopi dalam cawan saja. Masuk ke ayak masak, masuk kopi, masuk gula, kita kucai. Akhirnya kopi larut, gula larut, kita minum sedap. Kan makin sedap kan. Cuma sedikit ya Syahidah Kasim yang cuba nak menempatkan diri dalam hati orang UMNO. Dia kata orang UMNO boleh tak tahan presiden. Kan. Jadi jangan terperangkap. Abang kami ni lama dah tahan presiden. Kalau aku sendiri pun presiden parti dah berapa dah aku bertahan. Daripada tahun 1983 sehingga pada hari ini. Kami ni semua yang tak keluar parti semua bertahan presiden. Yang keluar parti adalah pengkhianat kepada presiden. Jadi kepada Syahidah Kasim yang dah keluar parti dan berada dalam parti PAS sekarang ni, tak payah tunjuk jadi hero. Kami ni sabit berkala. Jadi walaupun kata Syahidah Kasim kata dia aduk tahan presiden, dah tak tahan. Orang kalau tahan presiden dia tak keluar parti. Apa saja cabaran yang main, apa saja rintangan yang main. Aku tertarik pagi ni aku sembang dengan seorang kawan. Kawan aku ni pun di peringkat usaha cawangan, tapi pemikiran dia hebat. Kita kena melihat ke hadapan. Perkara-perkara yang boleh menjejaskan hubungan baik dalam kerajaan perpaduan, kita abaikan. Dan kalau boleh semua pihak, jangan kita menjadi punca kepada masalah untuk kerajaan perpaduan, kerana kerajaan perpaduan sekarang ni momentum dia cukup cantik dah. Dia melahirkan perkara apa yang perlu dibuat oleh penyokong-penyokong parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Termasuk UMNO, PKR, Amanah, DAP dan parti-parti daripada Sarawak dan Sabah. Apa yang perlu kita buat sekarang? Sahabat aku ini dia bagi satu analisa dari sudut sikap pengundi. Keseluruhan sikap pengundi ni dia pecah kepada peratusan. 5% terdiri daripada pengundi yang tahu menilai kerajaan mana yang baik, kerajaan mana yang tak baik. 5% kan. Kemudian 45% pengundi ini bersikap pro kepada parti. Antara abang lagu mana pun. Contohnya macam aku. Kok mana pun aku orang UMNO, aku tetap pangkal BN. Apa jadi sekalipun. Golongan yang macam aku ni ramai lah 45%. Termasuk dalam UMNO kah, dalam PKR kah, dalam Amanah kah, dalam DAP kah, dalam parti dan Perikatan Nasional kah, 45% terdiri daripada pengundi-pengundi yang tak suka kepada parti. Yang 50% lagi ni. Yang ni kita namakan pengundi-pengundi buta perut. Pengundi buta perut ni dia bukan tahu nilai. Soal kerajaan kah, soal merdeka kah, soal pembangunan kah. Dia kira siapa yang popular kan, dia undi, dia kan peduli dia kat mana-mana. Buta perut ni kebanyakan main daripada orang-orang yang tidak mempunyai maklumat, yang tak nak ambil tahu bab kehidupan, dia kira seronok saja. Jadi golongan ni banyak golongan muda lah, pengundi-pengundi baru ni.
Jadi golongan ni ada 50% yang kita namakan pengundi buta perut. Dia ikut keadaan macam itulah. Banyak pengundi buta perut, akhirnya tumbang kerajaan kan. Duit RM200, RM50, RM200 masa kempen pilihan raya, maka tercetuslah satu dimensi baru. Yang ni satu golongan yang dinamakan pengundi buta perut, ada 50%. Jadi kerja parti kita ni dalam kerajaan perpaduan, lebih kepada kerajaan perpaduan, UMNO kan, PKR kan, DAP kan, Amanah kan. Kita kena fokus yang ni, kita kena fikir depannya ni. Soal remeh-temeh, soal perbezaan pendapat ataupun satu pandangan yang lain kita abaikan. Sekarang ni kita fokus di hadapan nak melihat 50% di kalangan pengundi-pengundi buta perut. Parti-parti dalam kerajaan perpaduan mesti bekerja kuat untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 30%. 30% daripada pengundi-pengundi buta perut. Sebab apa? Kita ada 5% yang tahu menilai dan kita yakin 5% itu akan menjadi milik kerajaan, kerajaan perpaduan sekarang ni. Dan 45% dah ada pengundi-pengundi taksub. Sekurang-kurangnya satu-satu parti kita ada 10%. Dan pengundi taksub campur dengan 30% pengundi buta perut masuk belah kita, dan insyaAllah kita akan capai kemenangan. Jadi sekarang ni kesimpulannya, setro kerajaan ataupun parti-parti di bawah kerajaan perpaduan ni, kita jangan mempertikai lah. Dan aku tengoklah isu Datuk Seri Syamsul Iskandar ni pun, setro di antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan dah tak bertelagak sangat. Ada sikit-sikit lah, macam Datuk Nurul, ketua penerangan, agak tak silap lah, ketua penerangan bagi Datuk, anak anda kepada Datuk Seri Zahid. Jadi yang ni kita perbetul balik. Yang ni kita anggap bodoh, tak apa solid sikit. Datuk Nurul ni tak apa nak solid sikit. Mau dengar itu perang bagi, artinya dia tak dapat lagi memahami roh kerajaan perpaduan tadi ni. Tak apalah. Okey, semalam aku ada baca dekat Facebook, dekat Instagram pun kalau hampa boleh pergi tengok, Datuk Nurul tu anak kepada Zahid Hamidi, Nurul Hidayah. Dia ada keluarkan video tu. Kalau hampa rajin, hampa boleh pilih sebab aku dah keluar daripada Facebook dah. Kan? Tapi tak apa, sambung. No, nanti Presiden UMNO akan berbetul lah. Kan? Tapi kepada setro yang lain kita abaikan dengan jolokan Syahidan Kasim tadi. Syahidan Kasim dia tak payah dah, dia nak tunjuk dia dah tak lepi mana dah, kiri tak lepi, kanan tak lepi, depan pun nampak Allah, belakang pun nampak lubang. Jadi mau tak mau dia kena tengok UMNO balik. Dia pujilah UMNO sikit lah. Dia berlaku lah mempertahankan presiden, padahal dia tu kan pertahan presiden pun kan, kata presiden boleh buat keluar parti pun hamba kat presiden kan, presiden tak calon jadi ahli parlimen. Tapi kalau kali ni dah opanya tak lepi lah, dia duk anggap dia duk ingat dia masuk PAS, Perikatan Nasional, dia bertumbangkan kerajaan tak tumbang. Macam-macam lah, bulan 8 bye-bye PRN negeri, kalau menang negeri ni kerajaan pusat akan jatuh, macam-macam isu main. Tapi sampai sekarang ni kerajaan tak jatuh lagi, dan dia pun dah nampak kelam masa depan dalam politik. Maka inilah jalan dia. Jadi kepada ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO, orang-orang UMNO, jangan terperangkap dengan apa yang disebut oleh Syahidan Kasim tadi. Dalam parlimen pun dia cakap pun mewang dah. Tak kena faham hibur, ada jadi badut dah kan. Badut parlimen. Ada juga orang macam ni supaya ada hiburan. Bukan tak tahu sehari duduk dalam parlimen, sehari suntuk selama 30 hari. Kata ada hiburan. Jemuk juga kan. Jadi apapun kesimpulannya pada hari ini, parti-parti dalam kerajaan perpaduan kena melihat ke hadapan. Kita belajar bersatu menerima perbezaan pandangan, meraihkan perbezaan pandangan, dan kita cuba mencari titik persamaan dan kita bergerak seia sekata, iaitu memastikan 5% milik kita, 5% pengundi yang tahu menilai, yang mumayyiz ni, yang matang ni, 45% kita cuba kekalkan kita punya pengundi-pengundi taksub kepada parti-parti, dan kita cuba dapat 30% dari kalangan pengundi-pengundi buta perut. Maaflah kalau pengundi-pengundi buta perut nak marah aku, marah lah. Sebab hampa bukan tahu nilai kan. Hampa ingat kerajaan ni macam main bola. Hampa tahu tak nak pilih kerajaan ni, kena pilih kerajaan yang bekerja. Jadilah ni kerajaan perpaduan di bawah pimpinan PMS telah pun menunjuk kualiti yang tinggi. Jadi inilah kerja kita mempertahankan kerajaan pada hari ini. Kita minta kepada semua pendukung parti dalam kerajaan perpaduan, kita bergerak seia sekata. Ini fokus kita dalam PRU nanti. Perlis reform denyut jantung rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Kita akan pergi untuk video seterusnya. Okey. Aku rasa habis dah. Soal respon terhadap Syamsul Iskandar dah habis. Okey, sekejap. Syamsul. Okey, alright, dah habis. Kita pergi dekat Facebook. Facebook kawan Fuad Zarkashi. Okey. Ada posting dia berkaitan Syamsul Iskandar dekat atas, tapi saja aku nak baca yang 9 Oktober yang dia post. Benar PRU 16 medan sebenar kerajaan perpaduan. Saya setuju dengan Liu Chintong. PRU 16 adalah medan sebenar untuk kerajaan perpaduan. Mampukah ia kekal atau hanya sepenggal? Ujiannya di PRU 16.
Lani melibatkan pembahagian kerusi, persefahaman, jentera dan manifesto. Kuncinya trust. Jika momentum mahkota kekal dan terus diperbaiki, tidak mustahil kerajaan perpaduan menang besar. Apatah lagi jika tempoh hingga bulan Disember 2027 tidak dipersia-siakan, menteri dan kerajaan mesti buktikan kepada rakyat mereka berprestasi tinggi, tidak ada formula karut dan jadi bahan jenaka bagi UMNO. Isu Najib tetap isu utama. Okey, ini memang masalah lah. Isu Najib memang isu utama ni. Ini aku tak setuju dan aku tak sokong. Kan? Aku tak sokong. Kalau Najib jadi isu utama, aku tak sokong. Okey, tapi tak ada formula karut dan jadi bahan jenaka. Ini pun aku tak setuju. Babe, apa yang Rafizi Ramli dah buat? Sepanjang Rafizi Ramli jadi ni menteri hari ni, apa yang dia dah buat? Apa hasilnya? Semalam aku share video yang mana B40 level miskin tegar, gaji RM500-600 sebulan. Sekarang dah RM12,000 sebulan. IPR ni duk tanam cabai, tanam timun, tanam carrot berapa banyak seluruh Malaysia. Itu formula dia. Subsidi bersasar yang tak berani dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Hari ni kita ambil risiko dan kita buat. Apa cerita Puan? Tak payah duk nak peleceh formula-formula. Sebab formula lah benda ni jadi Puan. Kami tahulah hang hanya dun saja Dewan Undangan Negeri Johor je. Jadi hang tak perlulah duk nak sembang-sembang kemas. Kan? Ini tibai hanya straight tu pada Puan, bukan pada UMNO. UMNO kita tahu dasar dia Majlis Kerja Tertinggi, setiap seorang tu dia ada depa punya hala tuju depa. Okey, alright. Okey, kita pergi. Okey, alright. Anwar merestui tindakan Samsul Iskandar. Semalam punya posting tau. Okey, alright. Okey, Anwar merestui tindakan Samsul Iskandar. Okey, Samsul Iskandar Mak Akin kata dia menerima panggilan dari PMX agar jangan desak SPR membuat kiraan semula walaupun kalah tipis kepada Zahid Hamidi. Samsul adalah ketua Sekpol PMX. Anwar masih membisu terhadap dakwaan Samsul itu. PMX macam merestui parti-parti dalam kerajaan Madani mengkritik sesama sendiri. Okey, persoalannya, kalaupun dibuat kiraan semula, apa jaminan Samsul akan menang? Ada tempat majoriti lebih kecil dari itu, tetapi ia tidak mengubah keputusan walaupun kiraan semula dibuat. Salah Samsul, dia sepatutnya utamakan morality first, bukan jawatan PMX first. Maka apa motif dia bawa cerita karut ini sekarang? Lebih baik dia buat laporan polis. UMNO tidak rugi apa-apa. Bagan Datoh tetap milik UMNO. Image PMX yang cala. Kalaulah. Okey, kita akan bawa kira macam Wan Hadi memberi respon terhadap kenyataan Puan Zarkashi. Terima kasih Icha, terima kasih Icha Bomber. Bagus bro, tunjuk banyak links untuk contact discussion. Ini mata wang apa ni? Dua. Okeylah, terima kasih banyak-banyak lah kawan-kawan support. Jadi aku terima kasih lah kawan-kawan support. Kadang-kadang aku jadi tersentuh kawan-kawan daripada kawan-kawan luar negara kan. Dia support. Itu yang aku pun jadi alhamdulillah. Okey, alright. Kita bawa bersama dengan Wan Hadi memberi respon. Okey, jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh Wan Hadi. Okey, Wan Hadi respon terhadap Puan Zarkashi. Soal Samsul Iskandar. Puan Zarkashi ni. Kau nak suruh Perdana Menteri buat apa? Kau nak suruh Datuk Seri Anwar buat apa? Kau pecat ni Datuk Seri Samsul Iskandar ni, pecat dia, buang dia daripada parti. Denda dia, gantung dia. Boleh, tak ada masalah kalau saudara Puan Zarkashi berpandangan bahawa Perdana Menteri kena pecat Samsul Iskandar, kena buang dia daripada kerajaan ni. Tak ada masalah, okey. Kalau itu pandangan saudara Puan Zarkashi, kerana kenyataan Datuk Sam itu mengguris hati pimpinan UMNO khususnya,
Boleh, tak ada masalah. Kita boleh usulkan, kita boleh tekan Perdana Menteri pecat Saudara Samsul Iskandar. Tapi dengan syarat, Saudara Puan Zarkashi juga perlu nasihat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, pecat sekali Dr. Akmal Saleh. Fair, adil. Okay? Betul, memang aku sendiri pun tak nafikan. Aku sendiri setuju. Datuk Sam sebagai setpol kanan, setiausaha politik kanan Perdana Menteri, tak patut duk pergi bercakap benda bukan-bukan dekat luar tu, duk pergi bawa cerita yang dah lama, duk ungkit cerita lama dekat luar, pergi bercakap dekat media terbuka, dekat podcast. Benda tu tak patut berlaku. Kita semua setuju yang itu. Tapi apa yang Datuk Sam sebut dalam podcast yang baru itu, kenyataan dia itu, bukannya dia pergi bantai mana-mana pihak pun. Dia bukan pergi bantai, pergi kritik siapa-siapa pun. Dia cuma cerita pengalaman dia waktu PRU dulu. Itu sahaja. Kalau kita nak banding lah, ni saudara Puan Zarkashi, kalau kita nak banding apa yang Datuk Sam sebut dalam podcast itu, okay, kalau kita banding dengan apa yang Dr. Akmal buat selama hari ini, aku yakin seluruh rakyat Malaysia ni semua orang setuju Dr. Akmal punya cara lagi banyak bawa mudarat kepada kerajaan perpaduan ni berbanding dengan ni apa yang Datuk Samsul Iskandar sebut baru-baru ni. Okey, Datuk Samsul Iskandar dia cuma cerita balik. Dia dapat satu call daripada Datuk Syed Anwar minta supaya Zahid Hamidi menang. Salah ke? Tak salah pun. Ini nama dia strategi politik. Datuk Syed Anwar sebagai kepala parti, kepala ni kepada Pakatan Harapan, dia dah ada dah plan dia siap-siap, dia dah susun dah plan A, plan B, C, D, E, F, G semua. Dia dah plan banyak dah. Plan A yang dalam kepala Datuk Syed Anwar sudah tentulah dia mengharapkan Pakatan Harapan boleh menang sendiri, boleh bentuk kerajaan sendiri. Tapi itu tak berlaku. Allah takdirkan sebaliknya. Okey, Datuk Seri Anwar hanya minta Datuk Samsul Iskandar ni terima keputusan dekat bahagian Datuk, jangan cabar lagi dah, biarkan. Okey, bukannya Datuk Seri Anwar minta supaya Datuk Seri Samsul Iskandar ni tarik diri, lepas tu bagi Datuk Seri Zahid menang tanpa berzanding. Kalau contohlah andai kata Datuk Seri Samsul Iskandar waktu nak kira undi dekat bahagian Datuk tu, Datuk Sam ni tengah leading, PH leading kat depan tu, tiba-tiba Anwar Ibrahim call Datuk Sam minta, tak payah leading, biarkan, tak payah, bagi Datuk Seri Zahid menang. Itu cerita lain lah saudara. Waktu tu memang Datuk Seri Zahid leading. Dia leading dekat situ, tak ada masalah pun. Okey, dan kepada Datuk Seri Samsul Iskandar sendiri pun, okey, tak perlulah nak pergi ungkit balik benda-benda yang dah lepas ni. Tak payah, tak bawa apa-apa faedah langsung kepada Perdana Menteri, tak bawa apa-apa faedah langsung kepada parti sendiri, kepada kerajaan sendiri, dan paling penting sekali, tak bawa apa-apa faedah langsung kepada diri Datuk Sam tu sendiri. Okey, kalau Datuk Sam berpandangan, bila aku buka cerita ni, ungkit balik cerita ni, satu Malaysia akan anggap aku ni hero. Sorry to say lah, Datuk Sam, ini bukan masa dia. Okey, tak orang tak anggap macam tu pun. Hari ni rata-rata penyokong kerajaan paduan ni, khususnya penyokong-penyokong yang duduk dalam Parti Keadilan sendiri ni pun marah dengan apa yang Datuk Sam buat ni. Datuk Sam sebagai orang yang paling antara orang yang paling kanan dengan Perdana Menteri, Datuk Sam perlu lebih berhati-hati sepatutnya. Seperti mana kita semua mengharapkan Datuk Seri Zahid ambil tindakan, tegur Dr. Akmal Saleh, dan aku juga mengharapkan Datuk Syed Anwar boleh tegur ni Datuk Sam dan pimpinan-pimpinan lain yang ada dalam kerajaan ini, dalam Pakatan Harapan ni khususnya. Jaga mulut lah bila nak bercakap dekat luar ni. Nak bercakap tu jaga mulut. Nak bercakap boleh, jaga mulut lah kita ni. Okay? Kita penyokong kerajaan hari ni, dia bersilat pertahankan kerajaan ni. Tapi disebabkan orang-orang yang segelintir individu ni, yang kita boleh tengok seolah-olah macam cuba nak menjahanamkan kerajaan ni daripada dalam. Alright. Letih kadang-kadang isu-isu ni. Kalau contoh macam isu-isu ni dimulakan oleh puak-puak pembangkang, kita seronok kan. Tapi apabila isu ni dibawa oleh geng-geng kita sendiri, letih. Nak kena macam mana, nak kena baca balik, nak kena dengar, nak kena tu, nak kena ni, dengar penjelasan kawan-kawan, dengar respon kan. So tak apalah, satu bab lah kan. Kalau boleh hang tak kira lah hang nak pergi masuk kepala bapak podcast apa-apa pun hang masuk lah. Tapi mulut tu jagalah. Janganlah hang tak perlulah cerita benda-benda macam ni. Tapi yang bila mendapat respon daripada Puan Zarkashi itu yang aku tak setuju. Kawan kita ni Rahman ni tanya, kalau berani PH go solo lah tanpa UMNO, berani ke? Aku rasa tak ada masalah. Boleh je, memang selama ni boleh je kami go solo, tak ada masalah. Sebab bentuk kerajaan ni je. Sebab kita nak tubuh kerajaan yang tergantung ni je, kita bersama dengan UMNO. So demi menghormati kawan-kawan, demi nak menghormati sahabat rakan di dalam kerajaan, lepas tu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, kita masuk sama-sama. Sebab apa? Kita tak mau, jadi macam zaman PN, Melaka bergaduh. Okey, dekat Melaka, dekat Johor, dekat Sabah berperang. Tapi kat pusat sama-sama. Jadi bila hang berperang dekat bawah, bila dekat pusat, hang jadi talam dua muka.
Bila hang bertemu depan-depan, muka senyum. Belakang hang cucuk, hang tibai. Itu yang kita tak mau. Dan pada aku tak ada masalah sekarang ni Anwar Ibrahim Perdana Menteri untuk PH lah. Kita fikir untuk PH. Kalau Anwar Ibrahim dapat buat macam-macam, nama UMNO, nama Zahid tak naik sangat. Nama yang paling naik Anwar Ibrahim. Sebab sekarang ni cuba kita tengok soal gaji. Rakyat nampak Anwar. Sebab mereka yang duk hina Anwar gila-gilanya. Bila Anwar buat segala kebaikan, rakyat puji Anwar. Sebab Anwar dia pegang 2 jawatan. Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. So apa-apa yang buat nama Anwar. Nama UMNO ni kurang sikit. Tapi sekarang ni kalau kita nak hadapi PRU kira macam bersama-sama, kita pakat-pakat jagalah. Tak perlu ada nak petikai pecat kawan tu, pecat kawan ni. Kalau Samsul Iskandar baru keluar ayat pendek je. Kalau Akmal Saleh tu, apa dia tak kata? Esok insyaAllah aku akan bawa bersama dengan Akmal Saleh juga. Ada kawan-kawan kita tibai juga. Kawan-kawan kita ni kadang-kadang lambat keluarkan video. InsyaAllah esok aku akan share. Dan soal Akmal Saleh, kalau ikutkan Akmal Saleh tu pada aku lah, perlu ambil tindakan lebih awal tahun lepas lagi soal KK Mak tu. Soal tercetusnya KK Mak, kan kena ambil tindakan lebih awal lagi. Tapi sebab mungkin menghormati rakan di dalam majlis kerja tertinggi lah apa semua, sebab tu tak dikenakan tindakan apa-apa. Okay, alright. Samsul nak kena buat latihan jasmani baru dia boleh fikir. Jangan jadi dalam longkang pun ada buaya. Okay, alright. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe.